السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-25 dari surah Fussilat. Tolong muka-muka surat 334, jilid yang ke-8, tafsir Ibn Kathir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alayhimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari kalangan jin dan juga manusia. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Jadi penyertaan syaitan untuk menyesatkan manusia ini berlaku dalam berbagai wajah, berbagai pattern, berbagai format. Antaranya seperti yang disebut dalam talbis iblis, itulah berpura-pura menasihati manusia. Secara prinsipnya kita lihat surah Al-A'raf ayat 21, penipuan syaitan kepada datuk nenek kita Nabi Adam dan juga Hawa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan bersumpah kepada keduanya, sungguhnya aku benar-benar termasuk kalangan penasihatmu. Antara kisah yang dibawakan oleh Wahab bin Munabbih, seorang tabi'i dari kalangan Israeli, ahli kitab, bahawa kisah 3 orang yang telah diperintahkan untuk pergi berjihad, meninggalkan adik perempuan mereka. Akhirnya adik perempuan itu telah pun dihamilkan oleh abid itu, dan proses menghamilkan wanita itu berlaku beberapa kali, beberapa peringkat penipuan, tipu daya, pujukan syaitan, sehingga menyebabkan akhirnya tergamak dia untuk melakukan buatan zina itu kepada gadis ini sehingga hamil dan melahirkan anak. Datang syaitan kepadanya, berkata kepadanya, bagaimana nasibmu nanti kalau saudara-saudara perempuan ini pulang? Kamu telah pun menyebabkan dia mengandung, melahirkan anak. Apa kamu nak buat nanti? Nanti aibmu akan terbongkar. Orang semua mengatakan kau ni merupakan seorang, apa istilah moden yang sebut pada hari ini, mengambil kesempatan terhadap agama. Kamu kelihatan orang abid, berjanggut, orang baik, orang saleh. Ini yang kau buat. Memanglah kisah-kisah seperti ini ada berlaku, tapi tak wajarlah untuk kita highlightkan selalu. Ia kisah yang dibawakan sebagai satu ibrah. Sekarang, untuk menyelamatkan diri kamu daripada aib yang akan berlaku itu, pergi ambil anak dia, anak kamu itu, sembelih dia, bunuh dia sebelum apa-apa terjadi. Tentu wanita ini akan merahsiakan tindakanmu kerana dia takut pada saudara-saudaranya. Dan apa yang telah kamu berdua lakukan, abid ini pun buat, dibunuhnya anak yang tak bersalah ni, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Setelah itu iblis datang lagi berkata kepadanya, bagaimana pendapatmu? Kau ingat perempuan tu akan merahsiakan buatanmu ke? Dia tentu bersedih kan, anak dia mati, walaupun dapat zuriat daripada cara yang haram, tapi seorang perempuan tentu teringat anaknya. Baik kau bunuh juga dia. Iblis terus mendorongnya sehingga akhirnya dia pun membunuh perempuan itu dan menguburkannya di tempat yang sama dengan anaknya. Lubang itu ditutup rapat, letak batu besar atasnya. Setelah itu buat baik, beribadah balik semula. Sehinggalah lama selepas itu abang-abangnya pun pulang. Mereka pun datang ke rumah abid ini, bertanya kepada abid, mana adik kami? Abid ini buat menangis. Menangis ni seperti yang kita pelajari dalam surah Yusuf yang lalu, bukan satu hujah yang konkret untuk mengatakan seorang itu betul ataupun salah. Menangis ini sampai ada anak Nabi Yaqub pun datang kepadanya, waja'u abahum isya'a yabkun. Kan kita belajar kan, mereka kembali kepada ayah berpura-pura menangis bahawa adik itu dimakan serigala. Jadi berpura-puralah si abid menangis, mengatakan bahawa dia wanita yang baik, tapi nak buat macam mana, dia kena sakit, saya dapatkan doktor-doktor untuk merawat pun tak boleh nak pulih, akhirnya matilah dia. Inilah kuburnya. Ketiga saudara lelaki itu pun datanglah tengok kubur adik mereka, sedih mereka, menangisinya, mohon rahmat untuk mereka. Berhari-hari mereka pergi kubur adik itu. Allahu Akbar. Sanggup ke tuan-tuan kalau kita terlibat dalam perkara demikian untuk buat demikian? Minta kepada Allah tuan-tuan, minta selalu doa supaya Allah memberi kepada kita iman. Janganlah jadi seperti sebagian manusia yang kulitnya, imannya seperti kulit bawang pada hari ini. Pagi beriman, petang dia kafir. Ibn Qayyim menyatakan bahawa orang berzina ni, orang melakukan perkara maksiat ni, dia sekurang-kurangnya akan terima 6 musibah, 6 uyub, 6 awaqib di dunia sebelum akhirat. Antaranya wajahnya hilang nur, rezekinya jauh, hatinya menjadi sempit, hidup menjadi susah, orang menjadi benci kepadanya. Ini antara awaqib wakhimah. Ini yang merupakan kesan-kesan yang paling buruk melakukan zina, tuan-tuan. Dan ingatlah bagi seorang lelaki yang cenderung untuk melakukan demikian, Allah menyatakan wala taqrabu zina, jangan dekati. Maknanya segala perkara yang pernah kita bincangkan dalam surah Isra dahulu berkaitan zina ni, segala benda yang mendekatinya diharam oleh Allah, apatah lagi melakukannya. Mendekatinya
artinya melihat pada filem-filem ataupun melihat kepada perkara-perkara yang haram, duduk berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan mahram, melihat movie yang mendedahkan aurat, berlainan jantina, apa saja. Wala taqrabuz zina. Dan ingatlah kata Dr. Ratib Nabulsi, bila seorang lelaki itu berzina dengan seorang perempuan, Nabi pernah menyatakan perempuan itu tak lain tak bukan merupakan anak lelaki yang lain, kakak, adik, ibu, isteri orang. Sanggupkah kamu biarkan wanita-wanita kelilingmu dilakukan demikian saja? Tanya Nabi kepada seorang lelaki yang kerap berzina seperti itu kan. Akhirnya mereka ini menangisi, mohon rahmat untuk adik perempuan, mereka tak tahu jumpangkannya. Mereka tidur pada waktu malam, datang iblis laknatullah pula dalam mimpi abang ni seorang demi seorang. Adiknya iblis ni kata Wahab bin Nabi dalam kitab Talbis Iblis ini, iblis datang dalam tidur abang-abang bertiga ni dalam rupa seorang lelaki musafir, jumpa abang yang paling tua, berkata kepadanya, apa berlaku pada adik kamu tahu tak? Kamu dah minta rahmat untuknya. Sebenarnya dia mati itu bukan mati kerana sakit, tapi kerana Abid yang kamu tinggalkan adik kamu untuk melihatnya itu, dialah yang telah berzina dengan adik perempuan, diperdayakan adik perempuanmu sehingga dia melahirkan anak. Dia sebenarnya telah membunuh anak kepada adik perempuanmu itu, hasil daripada zinanya itu, dan dia bunuh adiknya kamu bersama-sama. Kamu tak percaya, kamu pergilah ke tempat sekian-sekian. Iblis datang dalam tidur dia, tuan-tuan. Iblis datang pula pada abang yang kedua dan bawa perkara yang sama. Iblis datang pada abang yang nombor 3, yang bongsu, abang lelaki yang paling muda, menceritakan benda yang sama. Mereka bangun pagi hari esok, mereka kebingungan. Mereka bertanya satu sama lain, ada mimpi apa-apa tak? Aku mimpi pelik lah. Yang nombor 2 kata, aku mimpi sama juga. Yang kata, sama mimpi kita ni, apa hal ni? Yang tua berkata, ini hanya mimpi buruk dari syaitan. Adghathu ahlam. Ini mimpi syaitan. Jangan ambil pedulilah. Namun yang paling muda, abang yang paling muda ni berkata, tidak. Kalau kita semua mimpi yang sama, ini petunjuk daripada Allah. Kita pun balik pada jihad kan? Akhirnya abang yang muda ni pun memaksa yang kedua di atasnya, berdua di atasnya, pergi ke rumah Abid itu. Mereka mengetuk pintu rumah itu dan bertanya bersungguh-sungguh apa yang berlaku pada adik perempuan mereka. Akhirnya Abid ini terpaksa menceritakan perkara yang sebenarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketakutan dia orang buat jahat ni tak boleh sembunyi, tuan-tuan. Ni mesti menceritakan juga akhirnya. Kalau dia tak cerita pun ditunjuk. Kerana kejahatan tu satu benda yang busuk. Kalau ditutup pun dia tetap akan mengeluarkan bau busuknya. Tambahan pula kalau membunuh manusia ni bukanlah benda kecil, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Akhirnya si Abid ni terpaksa berkata perkara yang sebenarnya. Ketiga orang saudara ni menuntut bela, bawa kes itu ke mahkamah, dan akhirnya hakim memerintahkan supaya Abid ini ditangkap dan terbukti bersalah, digali tempat itu dan kini dihukum dengan disalib. Ketika dia diikat di kayu, iblis datang lagi untuk kali terakhir padanya. Berkata kepadanya, sekarang kau tahu kan, kamu berada dalam keadaan yang amat susah, kamu akan dibunuh. Jika kamu mematuhi aku pada hari ini, iaitu beriman kepada aku dan kufur kepada Tuhanmu Allah itu, maka aku akan lepaskan kau daripada kesusahan hari ini. Akhirnya lelaki tersebut kufur pada Allah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah yang disebut oleh sebahagian daripada ahli tafsir. Nanti kalau ada peluang rezeki kita masuk surah Al-Hasyr, bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kamathali syaitana idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Bahawa syaitan ini memujuk manusia, berkata kepadanya, kufur engkau, nanti aku akan bantu engkau. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, maka di akhirat nanti syaitan itu berkata kepadanya, sebenarnya aku tak boleh buat apa pun, aku tipu engkau, aku berlepas diri daripada kamu. Jadi inilah dia manusia malang yang tipu daya syaitan telah menyebabkannya mati dalam keadaan kufur kepada Allah selepas melakukan maksiat besar. Jadi syaitan akan secara peringkat-peringkat menyebabkan manusia itu terjerumus dalam perkara-perkara maksiat dalam bab talbis ini tadi, iaitu menyesatkan manusia satu ke satu keadaan yang lain. Muslim-muslim dalam hati dan dikasihi sekalian, lagi cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Kalau kita pergi pada poin yang ke-9, yang ke-10, iaitu khamar, judi, berhala, dan juga menenung nasib. Kerana itu Allah menyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90 hingga 91. Ada peluang insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk mentafsir surah yang penting ini, Al-Ma'idah. Itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Sungguhnya minuman keras, judi dan juga berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah buatan keji dan termasuk kerja-kerja syaitan. Maka jauhilah kamu agar kamu selamat. Maka jauhilah kamu buatan-buatan itu supaya kamu beruntung, kamu selamat. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah maksud menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu, menghalang kamu dari mengasihi Allah SWT dan dari melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mahu berhenti? Jadi khamar ni semua benda yang mabukkan. Maisir dalam tafsiran para fuqaha itu adalah perjudian. Ansab, apa sahaja yang dibuat untuk sembahan
Tuhan selain daripada Allah. Batu, kayu, patung, kubur dan sebagainya. Sedangkan al-azlam, anak-anak panah yang mereka gunakan dahulu untuk mengundi nasib dalam bagai persoalan, nak tahu nasib yang telah ditetapkan. Ada kalanya alat untuk mengundi nasib itu seperti batu, anak panah, batu kerikil, macam-macam. Pada salah satu benda itu dituliskan Allah merintahkan aku, Tuhan merintahkan aku. Sedangkan pada benda yang lain itu ditulis Tuhan melarangku. Nanti dibaling, yang mana satu yang akan dilihat, yang tampil. Apabila seorang mereka berkeinginan untuk nikah sebagai contohnya, untuk pergi musafir ke, untuk ada aktiviti lain ke, berniaga ke, nanti dimasukkan tangannya dalam bekas yang mengandungi bahan-bahan ini tadi. Jika barang-barang yang telah ditulis tadi, jika yang keluar itu perintah untuk melakukan, itu pun dilakukan. Tapi yang keluar itu larangan, maka dia akan memberhentikan niatnya. Jadi syaitan ni mengujuk manusia untuk mengerjakan keempat perkara ini, kerana semua perkara ini menyesatkan mereka. Selain itu menimbulkan bagai bentuk benda pengaruh buruk dalam dirinya. Khamar ni tadi, arak, menghilangkan akal. Orang yang sihat bila minumnya akal hilang. Orang-orang penting dalam dunia pun menjelaskan bagaimana arak itulah memusnahkan keluarga mereka, termasuk di kalangan orang kafir saja pun. Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat daripada Uthman bin Affan dalam kitab tafsirnya. Kalau kita lihat berkaitan dengan ayat ini, jauhilah khamar kerana sungguhnya ia merupakan ibu segala kejahatan. Ketahuilah ada seorang di kalangan umat terdahulu yang tekun beribadah, mengasingkan diri daripada manusia. Lalu ada seorang wanita penggoda yang telah pun menggodanya. Kemudian dia mengutus seorang budak perempuan untuk mengundangnya untuk memberikan persaksian. Lantas lelaki itu masuk bersama budak perempuan itu ke rumahnya. Setiap kali lelaki itu masuki sebuah pintu, budak perempuan hamba saya itu menguncinya, sehinggalah akhirnya dia bertemu dengan wanita yang cantik jelita itu. Dan di sisi wanita itu ada anak kecil dan sebuah gelas berisi khamr. Wanita itu berkata kepadanya, ni Ibn Katsir bawa kisah seperti disebut di sini Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wanita itu berkata, demi Allah, aku mengundangmu bukan untuk beri persaksian, tapi semua pintu itu telah berkunci. Aku nak berzina dengan kamu, ataupun kau membunuh budak kecil ni, ataupun kau minum arak ini. Wanita itu memberinya segala hal. Laki itu pun dalam panik, tak tahu apa nak buat. Mana satu nak dibuatnya? Berzina ke, bunuh anak itu ke, ataupun minum arak? InsyaAllah saya akan huraikan perkara yang kuliah akan datang. Ia berkaitan dengan ayat yang kita bincangkan dalam surah Al-Ma'idah dan juga tipu daya syaitan. Masih lagi dalam fokus wa qayyadna lahum qurana afazayanu lahum. Kita pergi kepada kaedah maudhu'i pada kali ini, tematik, untuk melihat bagaimana tindakan dan juga plans yang dibuat oleh syaitan untuk menipu manusia andai mereka bersahabat dengannya. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Kumpulan ayat-ayat yang banyak ini menunjukkan bagaimana syaitan menipu manusia agar kita terhindar dan mengambil pengajaran, menjadikan ia sebagai sepadan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.